Okey, selamat pagi semua. Apa khabar semua? Okey, jika penonton yang menonton pada waktu malam, selamat malam, selamat petang dan sebagainya. Okey, berjumpa kita kembali di channel Cikgu Azrul Nizam. Jadi, cikgu harapkan semua penonton-penonton yang menonton rancangan cikgu akan berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Dan yang paling penting, semua penonton dijauhi daripada jangkitan wabak COVID-19. Jadi ayuh kita bersama-sama memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Dengan cara apa? Dengan kita cara duduk di rumah, belajar di rumah, keluar apabila penting sahaja. Anak-anak, minimumkan pergerakan, duduk di rumah, belajar bersungguh-sungguh. Kerana tahun depan awak nak SPM. Okey, untuk hari ini, cikgu akan berkongsi atau membuat sedikit perkongsian ilmu untuk unit 9 yang bertajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Unit 9 ini terletak di dalam bidang 7 iaitu moral dan kenegaraan. Okey, jadi jom sama-sama kita belajar bersama-sama. Okey, jadi untuk tajuk ini, untuk tajuk berkaitan perpaduan ini, apa yang perlu awak belajar semasa dia di tingkatan 4 yang berkaitan standard pembelajaran. Yang pertama, memberikan contoh amalan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Apakah contoh amalan-amalan perpaduan? Kita di Malaysia adalah negara yang unik kerana kita hidup dalam keadaan aman, sejahtera. Nak hidup dalam keadaan aman, sejahtera bukan senang. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ini mempunyai perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi kalau tidak direncam, kalau tidak disusun dengan baik, jadi perpaduan yang terdapat di Malaysia dan keharmonian yang terdapat di Malaysia ini tidak dapat dikekalkan. Itu adalah cabaranlah yang terdapat di Malaysia. Jadi dengan cabaran tu kita perlu mengamalkan amalan perpaduan lah supaya keamanan dan keharmonian yang terdapat di Malaysia ini dapat dikekalkan sampai bila-bila. Yang kedua, mengenal pasti peranan agensi yang memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi kita perlu tahu apakah agensi. Agensi ini adalah badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan yang bersama-sama ataupun yang bertanggungjawab menganjurkan pelbagai program, menganjurkan pelbagai festival, yang menganjurkan yang berjumpa dengan masyarakat bagi menerangkan peranan-peranan kerajaan, bagi menerangkan peranan setiap masyarakat, bagi mengajak masyarakat menyertai semua aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan. Itu adalah standard pembelajaran kita yang kedua, mengenal pasti agensi kerajaan, agensi yang memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan, menyatakan ataupun menghuraikan kepentingan, sebab apa, mengapa, kenapa perlunya amalan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi maksudnya menyatakan kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza. Jadi maksudnya kenapa pentingnya amalan perpaduan ini. Yang keempat, menghuraikan cabaran dalam membentuk amalan perpaduan masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi apakah cabaran? Apakah ranjau? Apakah halangan dalam nak membentuk amalan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bahasa, budaya dan bangsa. Semualah, semua aspek-aspek ni. Kita ada agama, pelbagai agama kan, ada Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Lepas tu kita ada Kristian, Buddha, Sikh, animisme dan sebagainya. Bangsa banyak kan di Semenanjung, yang majoriti dia adalah Melayu, Cina dan India. Lepas tu kita ada Sikh. Itu kita ada, kalau di Sabah Sarawak kita ada 31 kaum yang berbeza budaya dan bangsa. Bahasa berkaitan dengan budaya lah. Biasanya kita akan bercakap atau berkomunikasi menggunakan bahasa kita, bahasa kaum kita sendiri. Tetapi apabila kita berjumpa dengan kaum lain,
kita akan menggunakan bahasa Malaysia, kerana bahasa Malaysia adalah bahasa perpaduan bagi semua rakyat Malaysia, di mana semua rakyat Malaysia mampu menguasai bahasa Malaysia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mengekspresikan ataupun menunjukkan perasaan apabila mengamalkan perpaduan dalam masyarakat berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi menunjukkan, apakah kita tunjuk mimik muka kita, kita menunjukkan perbuatan kita. Perbuatan tu bukan perasaan, salah tau. Perasaan biasa gembira, sedih, seronok, apa lagi? Itulah biasanya. Apa ni? Suka, duka, berduka cita, suka cita dan sebagainya. Itu jawapan-jawapan yang boleh pelajar letakkan apabila menulis dalam jawapan peperiksaan masing-masing. Okay, keenam, mengamalkan hidup bersatu padu dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak amalkan macam mana? Jadi contohnya di sekolah menyertai kelab dan persatuan. Jadi contohnya pelajar-pelajar bukan Islam, jangan hanya menyertai persatuan yang bukan Islam saja. Untuk persatuan bukan pelajar bukan Islam saja, tapi menyertai persatuan yang disertai oleh kaum-kaum yang lain. Contohnya kita ada kelab matematik kan. Kelab matematik, dekat situ akan berlaku pergaulan antara bangsa kan. Jadi sertailah kelab matematik kan. Kelab matematik. Jadi contoh kedua, walaupun kita ada kelab bahasa Cina, kelab pendidikan moral di sekolah, jangan hadkan kelab pendidikan Islam, pendidikan moral dan bahasa Cina itu untuk pelajar Cina saja ataupun pelajar bukan Islam saja. Tapi boleh juga buka pelajar India, pelajar Melayu, kan, dan pelajar kaum-kaum yang lain di Sabah dan Sarawak. Jadi pun boleh menguasai lah. Jadi bagaimana nak amalkan? Kita lihat kadang-kadang ada pelajar-pelajar Cina, pelajar Cina ke Melayu, pelajar Cina ke India atau kaum-kaum saya Melayu bersekolah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Contohnya macam saya mengajar di sekolah menengah kebangsaan yang mempunyai pelajar Cina. Jadi dalam masa sama kita lihat kalau di sekolah rendah ada anak-anak Melayu yang belajar di sekolah-sekolah Cina kan. Jadi dengan cara ini kita dapat mengeratkan perpaduan antara kaum lah. Tu contoh dia. Okay, kita tengok nilai apa yang sesuai kita masukkan. Yang pertama, nilai toleransi. Kenapa kita kata toleransi? Kerana amalan perpaduan ini sangat penting, nilai toleransi. Toleransi ni kenapa? Kerana kita perlu bertolak ansur antara satu sama lain. Setiap kaum perlu bertolak ansur. Jika tidak bertolak ansur, sabar dan mengawal diri, dalam setiap jiwa ahli masyarakat akan berlaku pergaduhan, rusuhan dan sebagainya. Di mana perkara-perkara ini boleh menyebabkan pergaduhan lah. Perkara ini boleh menyebabkan pergaduhan, perkara ini boleh menyebabkan pemusuhan kaum dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama. Ini penting kan, kerjasama. Macam Upin dan Ipin cakap apa yang penting, kerjasama. Kenapa kerjasama ini penting? Kerana dengan kerjasama ini kita boleh memupuk perpaduan antara satu sama lain. Dengan kerjasama ini kita mampu lebih memahami jiwa atau kehendak kaum-kaum yang lain. Itu maksud kerjasama. Yang ketiga, baik hati. Baik hati ni penting juga kan. Sebab apa penting? Kerana dengan baik hati ini kita mampu bertolak ansur, kita mampu lebih memahami jiwa orang lain. Dengan baik hati ini kita percaya bahawa orang akan berbuat baik dengan kita. Yang seterusnya, hormat. Dan yang terakhir adalah nilai kasih sayang. Jadi kita bukan sahaja perlu kasih sayang kita antara ahli keluarga, tapi perlu juga kasih sayang antara kita dengan ahli masyarakat kita lah. Jadi kasih sayang kita dengan ahli masyarakat, apa contoh dia? Jika kita tengok orang susah, orang yang kelaparan, terutama dalam waktu-waktu COVID-19 ni kan, kalau kita tengok jiran-jiran kita yang tidak diberhentikan kerja dan sebagainya, jadi awak tengok kesian kawan-kawan awak duduk kat sebelah rumah tu kan. Jadi apa boleh awak buat? Bagilah
kita membuat sedikit sumbangan lah kepada mereka dengan membelikan barang-barang keperluan asas. Apa barang keperluan asas? Beras, gula, ikan, sayur, ayam dan sebagainya. Teh, gula kan. Jadi benda tu jika mereka tak ada keperluan asas yang mencukupi, jadi pembesaran juga akan terbantulah. Kesian kat kawan-kawan ataupun jiran-jiran awak. Jadi waktu COVID-19 ni lah kita dapat memupuk nilai kasih sayang, kerjasama, baik hati dan sebagainya lah, dengan kita lebih memahami jiran-jiran kita. Okey, seterusnya kita tengok apakah konsep perpaduan. Typo pula tulisan saya, tak apa. Okey, jadi yang penting nak faham konsep. Saya tulis konsep perpaduan kan. Okey, pertama, di mana perpaduan ini dapat membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama. Penting tak perpaduan ini? Penting. Sebab kenapa? Kerana dia dapat membentuk identiti nasional dan nilai bersama, iaitu kita bersama-sama sebagai masyarakat Malaysia yang duduk di dalam sebuah negara yang aman, damai dan makmur. Yang kedua, rakyat Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, budaya dan terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bangsa. Jadi kat Malaysia, seperti mana saya kata, dia tanya, kalau mungkin soalan kata mungkin juga soalan, apakah kaum-kaum yang terdapat di Sabah, apakah kaum-kaum yang terdapat di Sarawak. Jadi anak-anak perlu tahu bahawa kebiasaannya soalan, kalau kita tengok soalan dalam buku pun, buku-buku teks lah tu, sebab buku teks adalah rujukan kita yang utama. Buku-buku rujukan tu bukan tak bagus, tetapi kita tetap perlu menjadikan buku teks sebagai rujukan utama, kerana apa-apa soalan diambil menggunakan buku teks. Jadi contohnya tadi, kalau anak-anak yang di Semenanjung lah, apakah kaum-kaum dapat di Malaysia? Tu senang kan, Melayu, Cina dan India. Jadi mungkin kalau soalan keluar, apakah kaum-kaum yang terdapat di Sarawak? Jadi kalau awak buat Bidayuh, Iban, Kenyah, Murud dan sebagainya, betul. Tapi apabila awak buat Kadazan Dusun, tu orang Sarawak ke? Salah. Kadazan lain, Dusun lain. Jadi apabila awak buat Kadazan dan Dusun, awak buat Kadazan dan Dusun adalah contoh bagi kaum terdapat di Sarawak, tu salah. Jadi apakah nama-nama kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak, awak boleh search sendirilah. Tetapi kalau di Sarawak, dia punya bilangan adalah 31 lah. Jadi banyakkan 31. Tak perlu menghafal sehingga 31, tak perlu ingat sampai 31. Mengingat sekurang-kurangnya 5 kaum utama yang terdapat di Sabah dan Sarawak pun sudah memadai. Okey, yang seterusnya, konsep perpaduan ni bagaimana? Kita nak kekalkan perpaduan. Tujuan dia supaya mewujudkan sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang aman, sebuah negara yang damai. Dengan perpaduan ini, tu saya sebut tadi, dengan perpaduan ini kita dapat hidup dengan aman, makmur. Seterusnya kita dapat memajukan ekonomi, kita dapat hidup dalam keadaan aman, selesa, damai dan sebagainya. Jadi itu kenapa? Sebab kita memerlukan perpaduan dalam masyarakat kita hari ini, sehingga ke anak cucu kita, sehingga ke akhir hayat kita. Kita tengok apakah contoh amalan perpaduan. Daripada segi keselamatan penduduk, penduduk membuat rondaan di kawasan kediaman, mewujudkan komunikasi melalui penggunaan aplikasi media sosial ataupun medsos kan. Sekarang istilah dia media sosial adalah medsos, media sosial. Jadi buat rondaan, tujuannya supaya apa? Supaya kita elak berlaku kecurian, supaya mengelak sebarang masalah-masalah lah, terutamanya kawasan-kawasan yang kerap berlaku kecurian ni kan. Jadi dengan melakukan rondaan bersama, jadi secara tidak langsung ia membolehkan kita dapat mengenali hati jiwa kawan-kawan kita kan, jiran-jiran kita. Perkara-perkara ini dapat membolehkan kita mengingatkan perpaduan. Yang kedua, mewujudkan komunikasi melalui penggunaan aplikasi media dan media sosial. Jadi apakah contoh media sosial terkini? Jadi untuk anak-anak saya rasa tak ada masalah kan. Kita ada TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, WeChat, Telegram dan sebagainya. Tu mungkin juga kan disoal di dalam peperiksaan. Apakah fungsi media sosial? Dapat mengingatkan perpaduan dan sebagainya, dan mewujudkan komunikasi kan. Itu contoh-contoh
fungsi-fungsi ataupun sebab-sebab kenapa kita memerlukan media sosial. Yang kedua, daripada segi aktiviti patriotik melibatkan dalam sambutan kemerdekaan, mengibarkan jalur gemilang. Kesemua ni penting tak? Penting sebab apa? Dia dapat menunjukkan bahawa kita mengamalkan nilai patriotisme, iaitu meletakkan kepentingan negara dengan melebihi kepentingan diri sendiri. Jadi apabila kita meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri, jadi jiwa kita adalah jiwa Malaysia. Jiwa kita adalah jiwa sayang dengan Malaysia. Di mana dalam apa jua keadaan sekalipun, kita menyatakan bahawa apa yang diperlukan oleh rakyat Malaysia, apa yang dikehendaki oleh perpaduan dalam Malaysia, ini sangat penting. Okay, yang ketiga, amalan perpaduan. Contoh amalan daripada sukan. Yang ketiga, menyokong pasukan negara. Yang kedua, melibatkan pelbagai kaum dalam suatu acara sukan. Macam mana nak sokong pasukan negara? Waktu menang sahaja ke? Oh, jangan. Kita sokong pasukan negara tak kira masa menang kalah, jiwa kita tetap jiwa Malaysia. Jadi contohnya sekarang dalam bulan depan kan, sekarang bulan 6, bulan 7 Olimpik akan bermula kan. Jadi kita tak kira lah atlet tersebut atlet Melayu, Cina, India dan mana-mana kaum daripada Sabah, Sarawak, kita sokong sebagai rakyat Malaysia. Di mana apabila kita sokong sebagai rakyat Malaysia, kita bersama-sama menunjukkan bahawa kita sayangkan negara. Jadi contoh yang lain, kita ada pasukan bola sepak kan, di mana bola sepak ni adalah sukan yang paling terkenal di Malaysia dan paling digilai oleh semua rakyat Malaysia. Jadi walaupun pasukan bola sepak negara bukan pasukan terbaik seperti Belgium, Itali, Jerman, Croatia, Portugal dan sebagainya, tapi kita tetap menyokong pasukan Malaysia kan, walaupun Malaysia pernah kalah 10-0, 20-0 kepada negara-negara besar bola sepak. Okay, yang seterusnya, yang keempat, daripada segi kelestarian alam, di mana kita perlu memelihara alam sekitar dan menyertai program kelestarian alam sekitar. Ini contoh-contoh amalan perpaduan dalam rakyat Malaysia dari sudut kelestarian alam. Okay, yang kelima, daripada segi majlis keramaian, menghadiri rumah terbuka semasa musim perayaan, menghormati budaya dan adab bersam masyarakat Malaysia. Jadi rumah terbuka ni waktu-waktu musim Covid ni ada ke? Musim Covid ni tak adalah rumah terbuka kan. Tapi apabila sebelum waktu Covid dan kita doakan sama-sama selepas pasca Covid ni, kita boleh lebih kerap berjumpa dengan masyarakat. Kita dapat bersukan bersama-sama, kita dapat berjumpa dengan orang. Tak seronok duduk rumah ni, tapi terpaksa duduk rumah untuk menunjukkan rasa tanggungjawab kita terhadap negara kan. Jadi bukan sahaja rumah terbuka, tetapi jika kaum-kaum lain meraihkan sambutan perayaan kaum mereka, kita boleh pergi jugalah. Contohnya, saya sewaktu di Sarawak, saya pernah juga pergi ke rumah-rumah kawan sewaktu hari gawai. Jadi macam di Sarawak tu, kalau upacara miring tu pernahlah saya tengok kan, adat perkahwinan mereka juga pernah saya tengok jugalah. Pernah juga pergi ke rumah panjang dan sebagainya. Jadi untuk kaum Cina, untuk kawan-kawan saya ni, mereka berkahwin pun saya pernah pergi, rumah terbuka juga saya pernah pergi, sambutan perayaan mereka apabila mereka menyambut tahun baru Cina juga pernah saya pergi. Di mana dengan menghadiri sambutan perayaan kaum lain, kita dapat mengenali kaum-kaum lain dengan lebih erat, dan dalam masa yang sama kita dapat lebih menghormati budaya dan adat resam masyarakat Malaysia. Yang ke-6, daripada segi aktiviti kesukarelaan, membantu bangsa bencana dan melakukan khidmat komuniti. Ni contoh sekarang kan, kita sedang dalam era melakukan proses vaksinasi bagi mencapai immunity, mencapai tahap immunity 80%. Jadi nak bantu, jadilah sukarelawan kan, dengan menawarkan diri menjadi volunteer di pusat-pusat pemberian vaksin ataupun PVV di seluruh
Malaysia. Jadi dengan cara tersebut kita dapat mengeratkan perpaduan di mana kita pada waktu tersebut dapat membantu penima vaksin, terutamanya warga-warga emas untuk menerima vaksin tersebut. Okey. Yang kedua, kita tengok apakah contoh-contoh agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memelihara perpaduan. Yang pertama, kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, di mana jabatan ini terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Nampak disebut di situ pun Perdana Menteri. Maksud dia, jabatan ini adalah jabatan yang diselih khas dan dia adalah jabatan yang besar lah. Sebab tu dia terletak di bawah Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. Yang pertama, mendidik masyarakat. Okay, kita nak peranan yang pertama. Peranan yang pertama, mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan. Jadi masyarakat cinta perpaduan. Peranan yang pertama. Yang kedua, memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional. Jadi memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional. Yang ketiga, lama tersalah pula saya buat dia punya ni. Tak apa. Yang ketiga, menjalankan wacana perpaduan dan kajian perhubungan kaum. Yang keempat, saya salah buat lah. Bukan salah buat, dia tak ada masalah, tapi patutnya dia ikut dia ikut urutan lah. Jadi slide seterusnya pun ada salah sedikit lah, tapi tak apa. Yang penting isi dia dan macam mana saya nak menyampaikan, berkongsi idea saya kepada semua penonton-penonton sekalian. Yang keempat, menyediakan show kepada kerajaan dalam menyatakan pendirian negara. Nampak? Di peringkat antara bangsa. Yang kelima, mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara negara. Dan yang terakhir adalah melaksanakan langkah-langkah intervensi dalam mengurus hal perpaduan negara dan integrasi nasional. Jadi jika tips untuk anak-anak, tengok macam banyak kan, tengok macam banyak, tetapi apa boleh buat, tak payah. Bukan tak payahlah, kalau tengok banyak sangat 6 sekurang-kurangnya tips dia hafal, ingat 3 atau 4 peranan dah mencukupi. Kalau boleh ingat 6 lagi bagus. Tapi kalau awak boleh dapat 6 paling bagus lah. Tak, sekurang-kurangnya dapatkan 3 ataupun 4. Kerana soalan-soalan seperti begini lah yang akan mungkin keluar. Kerana kalau kita tengok daripada segi format soalan, bahawa kita ada 20 soalan yang susah kan. 20 soalan ni pada pendapat saya, 20 soalan inilah yang akan membezakan anak-anak lah mendapat A, B, A ataupun B. Ni adalah contoh soalan lah. Soalan yang susah lah. Soalan peringkat T20 kan, tertiary T20. Tertiary. Jadi dia paling atas sekali, dia krim sekali. Soalan yang paling susah. Jika boleh boleh ingat, boleh memahami peranan-peranan agensi kerajaan, ini akan membantu pelajar-pelajar dalam menjawab soalan lah. Okey. Yang kedua, ni panjang kan. Walaupun dia sikit 4, tapi dia panjang. Ukur tetangga, tak ingat panjang-panjang, ingat pendek-pendek. Bagus, panjang-panjang semua kan. Tak apa, kita tengok satu-satu. Menjalankan aktiviti, apa-apa aktiviti bagi meningkatkan, mengukuhkan semangat kejiranan, perpaduan, muhibah, keharmonian, keselesaan, keamanan, kerjasama, keselamatan, kebajikan, kesihatan ekonomi dan kualiti hidup dalam anggota masyarakat. Di keyword dia paling penting adalah menjalankan aktiviti yang meningkatkan semangat kejiranan dalam anggota masyarakat pun sudah bolehlah jawapannya diterima di dalam perusahaan. Itu untuk anak-anak murid saya. Jadi untuk anak-anak murid yang lain, tanya cikgu awak. InsyaAllah cikgu awak akan membantu. Saya tak tahu betul tak, tapi apa yang saya ajar kepada anak-anak murid saya, macam itulah. Tu saya share cara saya mengajar lah. Saya pun tak tahu apakah soalan pendidikan moral ni dekat SPM. Kerana dia ada soalan tu. Kesian kita jadi cikgu ni. Kadang-kadang kita percaya ilmu kita ajar tu adalah benar-benar belaka. InsyaAllah. Yang kedua, mengambil apa-apa langkah yang perlu atau wajar untuk membolehkan pemastuhati melindungi diri mereka terhadap apa jua jenayah ataupun bencana. Jadi apakah mengambil langkah yang perlulah membolehkan
kita melindungi kita daripada aktiviti jenayah ataupun bencana. Yang ketiga, menyediakan penghantaran dalam masyarakat bagi maksud perdamaian atau selainnya menyelesaikan apa-apa pertikaian atau perselisihan faham dalam anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah yang keempat, menerima maklumat mengenai untuk memelihara dan menyiasat semua isu mengenai konflik masyarakat dan melaporkan maklumat tersebut kepada penyiasatan iaitu kepada pengarah. Itu peranan-peranan rukun negara, di mana kalau kita lihat rukun tetangga ini terdapat di setiap kampung-kampungan, biasa setiap kampung-kampung, setiap taman-taman, di mana dia adalah sesuatu agensi kerajaan yang dapat membantu meningkatkan perpaduan dalam rakyat Malaysia. Yang seterusnya, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Logo ni mana tahu. Mungkin juga soalan dia bagi logo kan. Dia bagi logo. Dia kata apakah nama penuh JKKN. Ni dekat bawah ni dia tak bagikan. JKKN adalah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dia bagi logo, tanya apakah nama agensi tersebut. Mungkin juga akan keluar kan, tak mustahil. Tapi kalau yang untuk tulisan Jawi ni, jangan risaulah. Kerana setakat ni kalau kita tengok arahan-arahan kertas soalan di Malaysia, pelajar hanya dibenarkan untuk menjawab soalan dari dalam bahasa Melayu sahaja. Dan boleh juga jawab dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tu untuk siapa? Untuk mereka yang lahir di luar negara sahaja. Tapi untuk mereka yang lahir di Malaysia, sepenuhnya jawapan dalam bahasa Melayu. Ni dah tulisan Jawi ni. Jangan risaulah, tak akan keluar. Tapi kalau Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ni, mungkin juga akan keluar. Jadi kita tengok apakah peranan dia. Memantapkan usaha, memelihara, mengekal, mengembang dan menyemarak seni budaya warisan bangsa. Itu adalah fungsi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang pertama. Yang kedua, menggalakkan penglibatan penggiat seni dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya. Yang ketiga, menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya. Yang keempat, menggembling elemen seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa. Di mana kita ada kita ada kesenian pelbagai kaum kat Cina, Melayu, India. Kita ada ngajat kan. Contohnya ngajat kan, nak pergi Sarawak kadang susah kan. Jadi macam mana kita nak mengetahui orang Iban, orang Bidayuh ni mengajat? Kita boleh mencari di YouTube kan. Tengok apa guna dia ngajat, apa fungsi mengajat, di waktu bilakah ngajat ini dilaksanakan. Contohnya kat Johor, kita ada kuda kepang. Kadang tak semua orang mampu sampai ke Johor. Walaupun saya duduk Johor, tapi bukan setiap waktu akan ada tarian kuda kepang ini. Jadi macam mana kita nak ketahui fungsi-fungsi ataupun bagaimana kita menaiki kuda kepang? Research di YouTube. InsyaAllah sekarang kalau anak-anak petua saya sebagai kita nak cek maklumat paling senang sebenarnya, kita search YouTube. InsyaAllah apa yang kita kendaki itu boleh dijumpai. Yang penting jangan mencari benda yang tak elok, cari benda yang baik. InsyaAllah akan jumpa dan dimudahkan oleh Tuhan. Okay, yang terakhir okey, ni saya tersilap, terbuat dua lah. Okey, yang terakhir adalah Jabatan Penerangan Malaysia. Di mana fungsi dia meningkatkan kefahaman sokongan rakyat dan pelibatan masyarakat terhadap dasar dan program kerajaan ke arah pembinaan negara bangsa yang bermaklumat, progresif dan berintegriti sejahtera bersatu padu. Ni Jabatan Penerangan kan. Di mana setiap daerah kita akan ada Jabatan Penerangan. Di mana Jabatan Penerangan ini akan tujuannya untuk meyakinkan rakyat lah kepada Malaysia tentang kepada semua rakyat tentang dasar-dasar negara. Dia memberi info kepada semua rakyat. Jadi contohnya macam saya, biasanya saya kalau kita nak cari gambar Perdana Menteri, nak cek gambar menteri besar kan, susah kan. Jadi nak cara paling mudah, awak pergi je, boleh pergi ke Jabatan Penerangan di tempat masing-masing untuk mencari poster-poster tersebut. InsyaAllah mereka akan bagi free. Dia lah letak kat mana? Letak kat rumah ke, letak kat sekolah. Sekolah belilah frame kan cantik-cantik supaya gambar tersebut cantik. Okey, kepentingan dia. Yang pertama, kenapa perlunya perpaduan? Yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing. Kenapa? Pelabur asing dia akan melabur dalam negara yang ekonomik serta mampu memberi keuntungan yang semaksimum
yakin kepada mereka. Jadi kalau mereka melihat Malaysia ni tak aman, tak stabil kan, jadi mereka pun takutlah. Kalau dia nak berniaga ni memerlukan modal yang sangat besar. Okey, yang kedua, rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Kenapa dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti? Sebab apabila ramai pelabur asing datang, syarikat-syarikat tersebut ini mendapat keuntungan yang besar. Apabila mereka mendapat keuntungan, mereka akan membayar cukai. Cukai apa? Cukai perniagaan lah. Cukai langsung ataupun cukai tidak langsung. Bukan sahaja syarikat tetapi juga rakyat akan membayarlah. Contoh, rakyat sekarang membayar SST kan dalam setiap barangan yang dibeli. Bukan dalam setiap lah, tapi boleh kata kebanyakan barangan yang dibeli kan. Jadi mana cukai-cukai ini dapat membolehkan kerajaan berbelanja. Kerajaan berbelanja dengan apa? Dengan meningkatkan kemudahan kepada rakyat. Contohnya apa? Bina masjid, surau, membina LRT, MRT dan sebagainya. Tujuan untuk apa? Sebab tujuannya rakyat dapat hidup dalam keadaan aman, sejahtera dan selesa. Yang ketiga, mengukuhkan ekonomi negara. Yang keempat, rakyat dapat dalam hidup suasana harmoni, aman, damai, sentosa, selesa dan sebagainya. Itu maksud yang sama. Jadi boleh digunakan oleh setiap pelajar lah dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan nanti. Dan yang terakhir, mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Itu tujuan dia. Seterusnya kita tengok elemen perpaduan. Yang pertama, kita tengok macam mana nak kata perpaduan ini. Bagaimana kita nak kata kita dah terima elemen perpaduan ni. Yang pertama, kita menerima kepelbagaian. Kepelbagaian apa? Bangsa, agama, budaya sebutlah. Di mana apabila kita menerima kepelbagaian, kita dapat hidup bertoleransi, kita perlu bekerjasama, kita perlu bersikap terbuka. Yang kedua, menghormati kepelbagaian. Macam mana kita nak kata kita menghormati kepelbagaian? Kita perlu berhemah tinggi, menghargai dan prihatin. Berhemah tinggi macam mana? Kita bercakap sopan santun, kita cakap dengan lemah lembut. Kita jangan tengkir-tengkir tengok jiran, muka berkerut je. Jangan macam tu. Kita tengok jiran, kita senyum. Walaupun kadang-kadang kita mungkin ada tegur sehati dengan jiran, tapi kita perlu berupaya memaafkan mereka secepat mungkin. Supaya apa? Supaya perpaduan kita dengan jiran dapat dipelihara. Orang dah kahwin pun bergantung. Takkanlah jiran yang kadang-kadang tak ada sebarang hubungan darah tak bergaduh kan. Jadi kita buang yang kerong, kita ambil yang jernih. Jadi dengan perkara-perkara ini dapat mewujudkan elemen perpaduan. Okey, yang seterusnya, mengurus kepelbagaian. Jadi dengan amanah, adil dan rasional. Okay, cabaran. Apakah cabaran kita nak bentuk perpaduan? Apakah contoh-contoh cabarannya? Okey, yang pertama, penyebaran maklumat palsu dan negatif. Ini banyak berlaku kan. Mana banyak kali ditekankan oleh kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Apa yang tak pasti jangan kongsi-kongsi sahaja apa yang pasti. Penting tak? Penting. Kerana benda-benda tu bila kita dah masuk pada media sosial, benda tu boleh diviralkan tanpa mengira masa dan waktu. Bila-bila kita dah jadi viral, kita juga yang susah. Jadi perlu elakkanlah menyebarkan maklumat palsu dan negatif ini, terutamanya di waktu-waktu musim Covid ni. Jadi musim-musim Covid ni nak dapat maklumat yang sahih sahaja. Pastikan sebar maklumat yang sahih. Nak dapat sumber yang asli ataupun sumber yang prima ni daripada mana? Melalui Telegram Majlis Keselamatan Negara. Itu yang paling asli lah. Jangan tengok maklumat daripada tempat-tempat yang lain. Sebab kadang-kadang maklumat daripada tempat lain dia telah diedit dan telah dimanipulasikan. Okey, yang kedua, penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Ni apakah bahasa kebangsaan? Saya dah sebut tadi, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu.
ataupun bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah, ataupun bahasa Malaysia. Penting tak bahasa Melayu dan bahasa Malaysia ni? Penting supaya tidak berlaku salah faham. Kita cakap A, orang faham B. Jadi ini sebab kenapa perlunya penguasaan bahasa kebangsaan yang kuat lah bagi setiap orang, supaya tak berlaku salah faham. Okey, di mana penguasaan yang lemah ini berpunca daripada individu kan, kelemahan individu dalam menguasai bahasa sebabaan dan sikap yang kurang peka terhadap kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Di mana jika kita lihat anak-anak yang menduduki SPM ni, kerajaan mewajibkan lulus bahasa Melayu dan sejarah kan. Dua-dua subjek ni sangat pentinglah bagi semua pelajar. Kenapa? Kerana apabila tak lulus, daripada segi nak kerja dan sebagainya, kita tak dapat ni lah, tak boleh cari kerja yang sesuai lah dengan kelayakan kita. Tapi daripada segi sudut lain, kita lihat bahawa apabila kita tak menguasai bahasa Melayu, ni boleh menyebabkan boleh menggugat perpaduan kaum. Jadi penting kan, tu sebab kenapa kerajaan mewajibkan semua calon-calon SPM lulus, sekurangnya lulus dalam bahasa Melayu. Dalam masa sama juga dapat membantu sekolah lah, dapat meningkatkan peratus sekolah. Itu yang cikgu-cikgu akan kejar lah, kerana itu adalah KPI setiap sekolah. Yang ketiga, kurang menerima, menghormati dan mengurus, di mana kita akan prejudis terhadap kawan-kawan lain dan kurangnya sikap toleransi dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Dan yang keempat dan yang terakhir, kurangnya pemahaman agama, budaya dan kaum lain. Ni sebab apa? Sebab kita kurang menghormati kepercayaan kaum lain, kita kurang sensitif terhadap kepercayaan kaum yang lain. Jadi kenapa kurangnya pemahaman? Kerana kita tak bersama-sama dengan kaum-kaum lain-lain lah dalam hidup ini. Kita merasakan bahawa bangsa kita adalah bangsa yang terbaik. Tu perlu elakkan lah. Di mana mungkin contoh dia, kalau kita antara kaum Melayu dan Cina, cabaran kaum Melayu adalah dari dalam kaum Melayu, dia melihat pada saya sebagai orang Melayu, melihat kehebatan orang Cina ni adalah dalam perniagaan. Jadi kita perlu belajar, perlu memahami macam manakah budaya atau bagaimanakah cara orang Cina ini mampu berjaya dalam perniagaan kan. Tu yang selalu saya sebagai orang Melayu dan orang Melayu lain melihat. Tetapi kita tak boleh melihat saja, kita perlu berusaha lah, belajar dan belajar. Lepas tu kita mengadaptasikan dalam kehidupan kita. Itu daripada segi kaum Melayu melihat kaum Cina. Tapi daripada segi kaum orang Cina melihat orang Melayu, selalu kawan-kawan Chinese saya dia kata dia jealous ataupun dia sonok melihat budaya kaum Melayu ni yang sewaktu hari raya boleh boleh sentiasa melawat, berkunjung antara sanak saudara, hujung-hujung minggu, melawat orang tua, memberi sedikit sumbangan kepada orang tua, dan anak-anak Melayu, orang Melayu boleh beranak ramai-ramai kan. Tu antara yang yang dilihat oleh orang Cina yang tidak terdapat di kaum-kaum mereka. Benda tu bukan menjadikan dia sebagai satu pandangan yang serong. Jangan jadikan dia sebagai satu pandangan yang serong, tetapi jadikan dia sebagai satu kita meraihkan perbezaan kaum antara kaum-kaum kita. Tu perkara-perkara yang perlu kita belajarlah. Jangan kita lihat kaum lain, orang lain lebih, kita jealous, kita marah, kita tak puas hati. Tetapi kita perlu mengambil inisiatif bagaimana nak menjadi seperti mereka. Sama juga kan, kita tengok kawan-kawan kita pandai, jangan tak puas hati mereka, curi buku mereka, jangan. Tetapi ambil sebagai cabarannya macam mana? Dengan belajar dengan mereka, dengan mengetahui apakah tips-tips bagaimana nak mendapat ilmu dengan mudah, bagaimana nak memahami suatu konsep dengan mudah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya untuk hari ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Dan untuk penonton yang kali pertama menonton rancangan cikgu ini,
jangan lupa subscribe di channel Cikgu Azul Nizam. Semoga kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Dan doakan saya sihat agar saya dapat menghasilkan pembelajaran berkualiti untuk semua anak-anak dan semua penonton-penonton di luar sana. Goodbye.